Hai, Assalamualaikum. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamimu bihair ya karim. Oke, seperti biasa nama Uncle Sufyan Ismail merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan penguam syar'i. So hari ini Uncle akan share lagi tips. Hari ini kita share sambil Uncle share kita punya view. Oke, kamu tengok ni view KK. Uncle berada di atas bukit Kampung Kokol. Oke, kalau kamu boleh nampak cantik dia punya view. So ramai yang datang sini untuk menikmati view KK daripada atas. Oke, kamu boleh tengok. Jadi hari ini kita sambung lagi di bawah tajuk Ikatan Hibah. Uncle akan explain beberapa golongan sasaran yang perlu memfailkan hibah disebabkan ketakutan yang akan berlaku apabila berlakunya kematian seseorang tu. Jadi seperti biasa, okey, apa soalan kita hari ini? Okay, Assalamualaikum. Macam biasalah saya moderator untuk video-video Uncle ni. Okay, ini pemandangan KK. Cantik sekali. Best kalau ada rumah sini ni. Sejuk lagi. So, okay. Kalau orang yang berpoligami lah kan, dia ada 4 orang isteri kan. Okey. Kenapa dia perlu bagi hibah tu? Okey, kita tahu apabila orang berpoligami ni maksudnya biningan ni ramai. Ada kemungkinan 2, 3 ataupun 4. Kamu bayangkanlah kamu ni isteri yang ketiga. Okey? Mungkin ada lagi suami kamu ni isteri keempat. Jadi macam manakah kamu punya nasib? Atau macam manakah keadaan kamu apabila laki kamu ni sudah meninggal dunia? Macam mana kamu mau selamatkan harta yang sepatutnya kamu pertahankan selama ni supaya tidak menjadi harta pusaka, kan? Selama ni kamu tinggal di banglo yang suami kamu belikan, ada kemungkinan rumah tersebut terpaksa dijual disebabkan oleh untuk membahagi-bahagikan mengikut pembahagian secara faraid. Okey? Bayangkanlah kamu ada kereta, ada rumah, ada tanah yang laki kamu belikan, tiba-tiba terpaksa dijual. Sebab apa? Sebab perlu dibahagikan secara faraid. Jadi macam manakah cara Uncle tunjuk hari ini, Uncle bagi tahu hari ini macam manakah solution terhadap perkara tersebut? Yaitu dengan membuat satu ikatan hibah. Jadi kamu pun tahu suami kamu ni ramai isteri. Jadi adalah di sini kamu perlu berbincang atau memujuk suami kamu agar membuat satu ikatan hibah terhadap harta yang selama ini kamu duduki. Contoh yang kamu duduki itu rumah, kamu memiliki kereta yang suami kamu belikan. Jadi untuk mengelak perkara ini menjadi harta pusaka adalah lebih selamat jika kamu membuat satu ikatan hibah di mana harta itu dihibahkan kepada kamu dan anak-anak. Kenapa kalau dibagikan mengikut faraid? Apa jadi? Kalau dibahagikan mengikut faraid, berkemungkinan harta itu terpaksa dijual untuk dibahagi-bahagikan nilai rumah tersebut kepada semua ahli waris. Kamu kena tahu, semua ahli waris ni termasuklah isteri-isteri, anak-anak, ibu bapa, si suami. Itu kita kena faham. Sebab saya percaya setiap isteri ni dia akan dapat harta yang berlainan daripada suami dia. Mungkin tidak semua yang sama. Mungkin nilai kamu tu lebih tinggi dan nilai-nilai isteri lain punya rumah tu mungkin kecil berbanding kamu. So nilai yang besar ni selalunya akan menjadi highlight untuk dibahagikan secara faraid. Pembahagian dia tu untuk menjadi lebih adil lah. Tapi kalau faraid selalu dia akan bagi mengikut
apa tuh kiraan faraid lah kan? Betul. Istri terpaksa berkongsi 1/8 kepada semua istri-istri yang ada. Jadi satu istri 1/8 lah. Tidak. Contohnya kalau satu istri, bahagian adalah 1/8. Kalaulah 2 istri, maksudnya setiap 1/8 istri itu bagi ada bahagi lagi 2. Dia jadi sudah 1/16. Bayangkan lagi kalau dia bertambah lagi, dia jadi sudah 1/24. Kalau ada 3 bini. Semakin ramai istri dia itu, akan jadi, kalau contoh 4 istri, dia akan jadi 1/36. apalagi 32. kalau ramai anak. Ya, anak yang mempunyai bahagian yang besar daripada si istri. Oh, anak lagi besar. Betul, anak lagi besar bahagian daripada si istri. Bayangkanlah suami kamu ni mempunyai ramai anak daripada istri-istrinya yang lain. Anak yang mendapat bahagian terbesar berbanding istri-istri. Jadi anak tu dia tidak kira lah dari istri mana. Betul. Istri pertama kah, istri keempat kah, sama juga dengan dia punya pembahagian. Maksudnya dia mengikut jantina, di mana anak lelaki akan mendapat bahagian 2 bahagian dan anak perempuan akan mendapat 1 bahagian daripada anak lelaki. Oh, itu okey lah kalau suami yang banyak harta kan. Betul. Kalau suami yang tak banyak harta tu macam mana dia mau bagi hibah tu? Kalau suami yang tidak banyak harta mau bagi hibah, sepatutnya si istri pula yang memikirkan harta dia. Adakah harta dia tu dia ingin diganggu? Maksudnya di sini dia kena memikirkan hartanya pula untuk dihibahkan kepada anak dia. Contohnya? Contohnya dia ni seorang, walaupun suami dia ni ramai bini, mungkin istri yang ini dia ni berpendapatan, ada berpendapatan. Jadi dia bolehlah merancang hartanya tu untuk diserahkan kepada anaknya. Oh, maksud dia macam contoh isteri kedua lah. Isteri kedua tu dia ada harta dia sendiri. Betul. Isteri ketiga tiada mungkin. Isteri keempat mungkin tiada. Jadi kenapa isteri kedua mau fikir pula harta dia mau bagi kepada anak-anak? Adakah isteri-isteri lain tu ada hak kah? Tidak ada hak, tapi adik-beradik ataupun ibu bapa si mati ada hak. Contohnya dia tidak mempunyai anak lelaki. Bapa mentua lah. Adik-beradik si mati akan berhak. Seandainya adik-beradik si mati? Betul, kalau dia tiada anak lelaki. Oh. Sebab bagi mereka yang meninggal tidak ada anak lelaki dan bapaknya juga telah meninggal, hak faraid akan naik kepada adik-beradik si mati. Jadi sebelum benda itu berlaku, adalah wajar dan adalah lebih baik kalau dia membuat satu ikatan hibah untuk menyerahkan hartanya itu kepada anak-anaknya. So contohlah kan suami ni dia ada satu rumah aja. Okey. Tapi dia ada 4 isteri. Okey. So kalau dia mau hibahkan kepada 4 isteri dia tu boleh kah? Boleh. Maka dia akan hibahlah contoh isteri dia ni untuk bahagi 4. Mungkin satu rumah ni dia akan bagi portion 25% setiap orang. Berlaku mesti adil. ada portion lah. Ya, dia nak boleh bagi tahu umum ini rumah 4-4. So mesti bagi tahu portion. Setiap isteri akan dapat 25% ataupun mendapat 1/4 daripada rumah tersebut. So ada lagi satu soalan, ada satu isu. Macam ada empat lah bini dia kan. Jadi berkemungkinan kan happen juga dia ada satu bini yang dia sangat favorite. Okey. Tak kira lah bini pertama, kedua, ketiga ke keempat. So bolehkah dia bagi hibah kepada bini favorite dia ni tanpa pengetahuan bini-bini dia yang lain? Boleh. Macam Maksudnya okey, di dalam membuat ikatan hibah, rukun hibah tu yang perlu dipenuhi. Di dalam rukun hibah tidak ada mesti memaklumkan isteri-isteri yang lain. Maksudnya di sini peranan isteri itu untuk pujuk suami itu adalah tinggi. Di mana kalau dia ni pandai pujuk suami sampai si suami itu membuat satu ikatan hibah terhadapnya, maka dialah untung. Kan? Sebab apa untung? Sebab harta yang telah dibuat ikatan hibah bukan merupakan harta pusaka. Jadi apabila berlaku kematian si suami, maka harta itu tidak boleh difaraidkan. Jadi maksudnya harta itu akan menjadi hak milik dia. Oh, suka hati punya harta lah kan? Ya, orang cakap dia adalah bebas si pemunya harta untuk serah harta dia waktu hidup tu kepada siapa? Isteri ketiga kah, kedua kah, kepertama kah, keempat kah, terpulang. Yang penting berlakunya ikatan hibah di antara pemberi kepada penerima. So kalau isteri yang ada
istri yang ada banyak di madu, istri yang banyak istri, banyak kawan nih, mungkin dia perlu fikir lah benda ni. Betul, bagi mereka-mereka yang Apalagi yang tidak bekerja kan. berpoligami ini pandai-pandai lah masa laki kamu Pandai-pandai. hidup nih Betul. untuk pujuk suami kamu supaya buat ikatan hibah. Bukan apa. Sudahlah waktu hidup kamu bergaduh sesama madu, jangan mati lagi berebut lagi sesama madu. Jadi rancanglah harta tersebut sebelum menjadi harta pusaka. So kalau selalu jadi harta pusaka tu, apalah kejadian dia ada orang tinggal lagi ya rumah tu. Kalau contoh ada satu rumah aja, lepas tu berebut menjadi harta pusaka. Biasanya benda ini terpaksa dijual ikut arahan mahkamah disebabkan perlu menyelesaikan pembahagian faraid itu mengikut kadar yang telah ditetapkan dalam faraid. Agak mustahil untuk mempertahankan rumah itu apabila ada waris-waris lain yang berkehendakkan nilainya. Kalaulah semua ahli waris bersetuju untuk tidak menjual rumah itu tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah mereka yang inginkan hak dia. Tapi Dan adakah begitu tu? Adakah yang tak jaranglah, selalunya mereka akan memerlukan kecairan, cash. Jadi maksudnya di sini properti itu terpaksa dijual mengikut harga semasa. Nah, kalau dijual tu di mana lah dong tinggal tu? Rumah sewa lah, di mana-mana kan pergilah rumah sewa tu, baliklah pergi rumah ibu bapa lah. Begitu sajalah. Yang mampu tu boleh beli lain lah. Yang tidak mampu tu terpaksa menumpang rumah keluarga lah. Itulah ceritanya. So ada dua isu sini lah kan, yang kalau isteri yang ada memang tak kira lah isteri pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau dia ada kemampuan, dia ada harta sendiri, dia sendiri kena tahu lah harta tu nanti dia mau salurkan kepada siapa. Yang kedua adalah dia pujuk suami dia lah untuk memberikan hibah harta suaminya tu kepada si isteri dan anak-anak Ya, tersebut. isteri-isteri ni kena ambil peranan sendiri lah. Iya, sebab bahayalah Untuk ambil kamu pun hati. tahu, Sharing kan. kamu sharing segala-galanya. So artinya kalau kamu pintar untuk buat ikatan hibah semasa suami hidup, maksudnya harta hibah itu akan terkeluar daripada menjadi harta pusaka. So di sini case sekarang, case yang siapa pandai pujuk, siapa dapat lah. Iya, siapa yang pandai pujuk dialah yang untung. Kalau Walaupun ada sikit je kan harta. betul. So bertindaklah sekarang sebelum kamu menyesal dan bergaduh kembali setelah ketiadaan suami kamu. Dia tidak kira lah, dia tidak kira seniority, umur, berapa tahun kahwin, semua tu tidak mengambil. Tidak ada seniority di dalam faraid. Asal kamu istri pertama sama istri keempat level sama. Jumlah pembahagian sama. Tidak ada cerita bini nombor 1 aku lebih. No. Dalam faraid dia tiada istilah bini pertama, bini keempat. Ya. Sama saja kadar pembahagian. Walaupun anak lah. Anak pun sama. Istri anak pertama kah, istri anak keempat level sama. Yang membezakan jantina. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Tapi mungkin ada suami dia malas mau sakit kepala, dia bilang biar je lah jadi faraid. Kalau suami cakap biarlah jadi Selalu faraid. suami akan gitu, istri lah yang kena kan. Kesan dan impak dia adalah pergaduhan setelah dia meninggal. Adakah dia sanggup melihat setelah dia tiada tu bini-bini dia ni dan anak-anak dia dari bini-bini yang mana yang ada bergaduh pasal harta yang tidak seberapa? Adakah orang bergaduh harta satu rumah ni aman damai punya bergaduh? Setakat ni selama saya beramal memang tiada lah. Jadi agak mustahil lah. Biasanya memang ada pergaduhan ataupun persengketaan disebabkan oleh perebutan harta pusaka. Kalau lah dia mau elak, dia benar lah buat hibah kan. Hibah. Kalau mau elak, kalau tidak mau elak macam mana juga mau dipaksa. Biarlah kan. Tapi mungkin di sini istri lah. Ya, siapa pandai pujuk, dialah untung. dia dapat lah. Ya. Kalau dia tidak pandai pujuk, dialah jadi mangsa nanti perebutan di kemudian hari. So, Uncle berharap sharing pada hari ini, dapat memberi manfaat dan membuka minda istri yang mula ada. memujuk. Supaya pandai-pandailah kamu bertindak. Sama ada kamu pujuk kah, berunding kah, macam mana kah. So nanti tunggulah istri mana yang datang jumpa pergi office. Ya, Uncle tunggu sajalah. Istri kedua kah? Ya, betul. Istri ketiga kah? Jadi itulah istri yang paling pandai memujuk. So Uncle akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.